Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali kepada sesi yang kedua. Kita akan sambung dengan pelajaran kita hari ini. Okey, ni adalah masih lagi dalam tajuk yang sama. Okey, tajuk kita adalah pengatur cara linear. Cumanya kita nak lakar graf lah Okey, so saya harap awak semua dah sedia dengan graf masing-masing. Okey, sebab kita nak lakar graf ni kita kena cepat jadi saya bagi awak estimate masa untuk awak lakar graf tadi dalam tempoh setengah jam. Okey, jadi sepatutnya dah boleh buat lah. Okey, dan bentuk dia mestilah sebiji hampir sama macam ni jadi siapa yang dah lakar tu saya ucapkan tahniah. Siapa yang masih belum sempat lagi nak melakar, okey, tak apa, awak boleh lakar bila-bila masa sahaja. Jadi saya akan tunjukkan contoh apa yang kita gunakan dalam plot ni dan kita aplikasikan dalam graf. So kita lihat dulu. Okey. So kat sini dia bagi yang pertama garisan yang pertama x campur x campur y lebih besar daripada 20. Dan di sini adalah plotting yang kita dapat buat tadi. So kita lihat pada x kosong, y-nya adalah 20. Okey, so kita baca kat sinilah. Pada x-nya kosong, so x ni kat mana? X ni kat sini kosong. Okey, y dia 20. Atas sekali. Ni y kan? Atas sekali 20. So kita punya garisan tu mestilah berada pada x kosong, y 20. Start dekat sinilah, start dekat atas. Saya buat plot dulu Saya buat plot macam ni. Warna hijau saya gunakan warna hijau. Kemudian kita lihat lagi kita punya ni 10 dengan 10. Okey, kita gunakan yang ni lah. Plot x 10, plot y 10. So kita baca kat mana? Kat sini 10x sebab kita guna sifir 2 dan sini 10y. Jadi pertemuan antara 10x dengan 10y berada di sini. Nampak saya X kan dekat graf ni. Jadi garisan tu dia akan digariskan garis lurus. Semua yang kita plot semuanya garis lurus. Jadi awak sambungkan menggunakan pembaris. Okey, sambungkan guna pembaris. Gariskan je sampai habis graf kiri kanan tu. Jangan takut. Habiskan je sebab memang kita akan conteng fully kertas graf. Okey, jangan jimat-jimat sangat dengan kertas graf tu Sebab kertas graf ni memang kita akan gunakan 100%. So awak kena habiskan je kertas graf tu. Gunakan satu page sepenuhnya. Okey, so gariskan lebih sampai habis. Jadi awak dapat satu garisan lurus yang dinamakan sebagai x campur y sama dengan 20. Jadi kalau awak ni seorang pelajar math atau pelajar AdMath, mesti ada kertas graf pada diri sendiri. Itu adalah satu senjata bagi pelajar matematik Kena ada pembaris panjang. Kalau boleh kan awak kena sediakan pembaris yang plastik tu. Okey, pembaris panjang yang plastik murah tu RM1 tak salah saya. Okey, pembaris plastik 20 cm Sebab apa 20 cm? Ni paling medium lah, kita panggilkan medium. Sebab ramai pelajar dia gunakan pembaris 15 cm. Ini tak galakkan lah. Kalau awak jawab matematik boleh lah. Tapi sekarang ni sebabkan matematik moden pun dah ada tajuk ni, so kita tak boleh nak cakap 15 cm tu mencukupi. Kita boleh katakan 20 cm okey lah sebab nak garis lurus. Tapi kalau awak rasa tak mampu nak beli pembaris 20 cm, tak apalah. Sebab mungkin kedai awak jauh, mungkin stok dah habis kat kedai tu, tak apa. Awak boleh pakai pembaris 15 cm tapi awak kena garis 2 kali lah. Garis separuh, lepas tu garis separuh lagi. Okay? Pandai-pandai lah guna pembaris masing-masing. Tapi yang penting saya bagi tahu apabila awak nak melakar graf, kita mesti gunakan pembaris 20 cm dan ke atas sebab graf yang kita lakar ni memang satu page penuh. Jadi panjang sangat graf tu. So awak kena sediakan pembaris panjang. Okay. Next, kita tengok apa ni? Persamaan pertama kita dah siap lakar tau. Macam ni garisan lurus macam dalam jawapan. Plot pada 020. Okey, 020 dan plot pada 10, 10. Maksudnya X dia 10, Y dia pun 10. Okey, koordinat dia kena betul.
Jadi gunakan CV2 lah untuk dua-dua paksi baru awak dapat satu garis lurus. Macam ni. Baru satu garis. Okey, warna hijau ni adalah satu garisan yang saya cari tadi. Untuk kesamaan yang pertama. Okey, pertama. Next. Yang kedua saya gunakan warna biru. Kita lihat kesamaan yang kedua adalah 20x campur 10y lebih besar dan sama dengan 140, dan apa yang kita buat dan bincangkan dalam kelas tadi, plottingnya adalah dalam kotak ni. Okey, plottingnya adalah dalam kotak. So bermula pada x kosong, y 14. Okey, so kita baca balik dalam graf. Okey, ni x-nya kosong, okey, pada awal. Dan y-nya adalah 14. So plottingnya bermula di 14. Okey. Plottingnya berada di y sama dengan 14. Okey, dia mestilah bermula dekat sini. 0, 14. Okey. Kemudian kita lihat lagi garisan yang plot yang seterusnya 4, 6. Okey, ataupun 7, 0 pun boleh. Tapi mana-mana boleh lah. Kalau sini 4, 6. So pada X 4, Y-nya 6. Ni contoh Pada X-nya 4, Y-nya 6. Garisannya bertemu pada sini sini garisan dia. Dia bertemu kat situ, ngam-ngam. Okey, kalau nampak ni saya buat garisan putus-putus ni. Okey. Dan kat sini 6. Memang kena akar guna kertas graf. Biasanya kalau awak exam dekat sekolah, cikgu akan bagi kertas graf, tapi mungkin awak kena bawa sendiri. Ada serta-serta sekolah yang memang kena sediakan sendiri. Tapi ingat, SPM sebenar kertas graf disediakan. Okey, disediakan. Jadi masa dalam SPM awak tak payah bawa apa-apa pun. Bawa alat tulis sahaja dan kalkulator. Okey, jangan risau, memang dia bagi full, bagi cukupnya. Buku jawapan memang lebih lah dia bagi. Kertas graf pun dia bagi lebih. Jadi memang tak ada istilah tak cukup. Semua cukup. Yang tak cukup adalah alatan sendiri. Macamnya pensel, mungkin pensel patah tiba-tiba kan. Itu yang cemas. Saya pernah kena sekali pensel patah. Lepas tu tak boleh buat apa-apa dah. Pakai pen. Okey. Next, kita tengok kat sini. Pada yang plot seterusnya ataupun awak gunakan dua plot pun tak apa. Awak terus gariskan garis penuh ni. Gariskan yang plot pertama dengan garisan yang plot kedua ni. Dia akan dapat satu garis lurus. Dan pada 70, awak lihat yang ketiga plot yang ketiga. 70, maksudnya X-nya 7, Y-nya 0. Sini X-nya 7, Y-nya 0. So dekat sinilah. Okey, dekat kawasan paksi X. Jadi kita dapat 3 plot ni kita gariskan. Dapat satu garis lurus. Ni warna biru ni kita boleh tuliskan ketaksamaan kedua bagi 2X tambah Y sama dengan 14. Oh, dia kecilkannya. Ni dia kecilkan. Tapi tak apa, tak kecilkan pun tak apa. Okey, betul je. Tapi seeloknya kalau awak rasa mampu untuk kecilkan, awak kecilkan. Okey, macam soalan ni kan, saya lupa nak kecilkan. Dia boleh kecilkan ni. Dia dapat 2X tambah Y lebih besar dan sama dengan 7. Okey, boleh kecilkan. Tapi tak ada masalah. Still sama. Okey, jawapan dia betul. Tak ada istilah salah. Okey, masing-masing saya bagi markah. Kalau cikgu sekolah lain pun dia akan bagi markah. Atas betul. Okey, silap. 14. Atas betul, bawah pun betul. Mana-mana boleh. Kecilkan boleh, tak kecilkan pun tak apa. Dua-dua betul Tak ada istilah salah. Okey. So kalau awak rasa plotting ni memudahkan, okey, jadi ikut cara saya menggunakan YMX tambah C. Macam apa yang saya explain tadi lah. Okey, dan last sekali kita nak lakarkan plot graf yang ketiga. Saya gunakan warna purple. Okey. So pada kita mulakan dekat sini lah 2 dengan 0. Kita mulakan pada X2, Y-nya 0. So saya mulakan X-nya 2, sini X-nya 2 warna purple ni dan Y-nya 0. So plotnya berada di 2 dekat paksi X2 ni.
Nampak garisan ni? Okay. So, kita sambungkan lagi dengan 4, 2. Okay, 4, 2. So, X-nya 4, Y-nya 2. Okay, so sinilah. Sekejap saya padam yang ni. So, X-nya 4, Y-nya 2 di sini. Dapat satu garis lurus panjang. Okay, satu garis lurus panjang ni biasanya jangan malu-malu, habiskan je terus graf tu. Okay, jangan malu-malu. Habiskan sampai habis. Okay. Gariskan ni memang garis penuh ataupun garis lurus. Mesti lurus, tak pernah bengkok-bengkok lagi. Tapi jawapan dia mestilah dalam bentuk segi 4 ataupun segi 3. Mana-mana jawapan boleh. Dia ada macam ni lah, banyak bentuk kan. Ada bentuk trapezium lah, ada bentuk segitiga lah. Okay. So ini adalah contoh lakaran. Contoh lakaran yang graf Contoh lakaran graf. Tapi bila awak buat macam ni, awak akan dapat 2 markah sahaja. Kenapa 2 markah? Sebab garisan awak betul tapi awak kena lorekkan. Lorekkan kawasan di mana kawasan itu memuaskan ketaksamaan. Tengok bina dan lorek. So awak kena lorek lah. Okay. So nak lorek ni jangan takut. Okay, nak lorek ni jangan takut. Okay, kenapa jangan takut? Okay. Sekejap saya tengok balik. Salah je saya buat ni. Sekejap soalan ni betul lah ni. Soalan ni typo lah ni. Okay, tak apa. So, saya pun kadang-kadang kan, sebab saya ambil soalan ni pun tak betul. Tapi kalau ikutkan buku teks memang sepatutnya dia menjadilah. Okay, sepatutnya dia menjadi soalan dia. Tapi soalan ni dia tak betul. Tak tahu macam mana pelajar dia jawab. Sebab ni soalan terakhir ni ikut negeri bukannya soalan SPM satu dunia. Dia adalah ikut negeri masing-masing. Jadi yang ni saya tak silap saya ambil negeri apa tak saya tak ingat. Tapi kesianlah siapa yang dapat jawab soalan macam tu masa tahun 2020 tu. Dia banyak typo sangat kan. Sampai saya sendiri pun blank. Okay, tak apa. So diberi kawasan berlorek kat sini R mungkin simbol dia sebenarnya simbol kurang dan sama dengan. Tapi situation dia bagi adalah lebih dan sama dengan. So salah sebenarnya soalan tu. Okay, tak apalah. Saya betulkan je lah kawasan R tu Awak abaikan je lah simbol tu. Okay. Dan kita tengok pula pada ketaksamaan yang kedua. Yang ni betul lah, ketaksamaan kedua ni betul. Yang pertama ni masalah sikit. Okay, yang kedua ni dia gunakan simbol lebih dan sama dengan. Okay, lebih dan sama dengan maksudnya awak kena tengok garis tu garis warna apa. So yang kedua ni saya gunakan warna biru. Okay ni, garisan kedua ni saya gunakan warna biru ni. So apabila dia punya simbol dia, simbol dia kat sini, simbol lebih kan. So maksudnya atas dan depan lah. Maksudnya kawasan dia akan menjadi atas garis ataupun depan garis tu. Ni kan garis dia kan, warna biru ni garis dia. So bila kita katakan atas garis atau depan dia, kita buat anak panah macam ni. Okay, kita buat anak panah macam ni. Anak panah menunjukkan ke atas. Cikgu kalau ada perubahan simbol, nanti masa nak lorek tu nak kena guna simbol baru ke simbol yang asal? Biasanya kita guna simbol yang asal, tapi sebabkan soalan ni salah, kita buat sahaja, ikut flow soalan tu sahaja, okey? Sebab memang saya perhatikan masa saya ambil soalan ni memang dua-dua salah. Set 1 dengan set 2 salah. Ada masalah sikit sebab dia punya negeri ni sama. Tapi soalan yang set 3 dengan soalan set 4 tu, yang tu tak ada masalah. Yang tu okey pula. Jadi macam dia akan memeningkan pelajar. Tapi tak apa, kita just buat sebagai latihan sahaja. Dan awak kena ingat kita belajar, awak just ikut balik apa yang kita belajar yang basic sebelum ni. Maksudnya yang saya ajar, simbol dia mesti kena ikut daripada yang sebelumnya. Memang kena tengok daripada yang ni, asal, sepatutnya. Okay, simbol dia memang kena tengok daripada soalan A. Jangan tengok daripada benda yang baru yang awak ubah. Melainkan
Melainkan awak ambil kat sini. Okey, melainkan awak ambil kat sini boleh. Ni lagi senang ni saya rasa. Ni kan. Contohnya kat sini. Ini soalan 3 ni. Okay, soalan 3 ni boleh. Yang ni kenapa pula boleh cikgu? Kadang-kadang pelajar cakap, kenapa tak ambil yang asal? Kenapa tak ambil simbol kurang? Kenapa kena ambil simbol lebih? Okey, sebab y dia negatif. Ni y dia negatif kan? No, kita tak boleh katakan dia adalah bawah garis. Sebab apabila y ni negatif, dia adalah bersifat songsang. Dia adalah bersifat songsang. Okey, apabila y dia negatif, dia adalah bersifat songsang. Jadi, simbol ni juga akan berubah songsang. Dia akan tukar arah lah. Sebenarnya, dia efek sebenarnya daripada awal. Tapi awak mungkin agak keliru kan? Jadi, saya nasihatkan supaya awak semua bentukkan YMX tambah C. Bentukkan ni. YMX tambah C. Okay, saya sarankan. Apabila awak buat benda ni, nanti awak akan nampak simbol akhir dia macam mana. Okey, simbol akhir dia akan menjadi macam ni, dan macam ni. Dia akan jadi yang ni. Dan kita akan ambil yang itu sahaja. Itu muktamad. Okey, itu muktamad. Tak boleh ambil yang macam ni. Tapi sebabkan tadi soalan tu salah, untuk yang ini sahaja, soalan ni ada error pada kertas samaan pertama. Jarang berlaku error. Tapi awak belajar macam biasalah. Belajar seperti biasa yang awak belajar. Jangan fikirkan pasal error tu. Fikirkan pasal ni. Okay. Ni adalah simbol lebih dan sama dengan. Tak boleh ambil ni. Tak boleh ambil kurang dan sama dengan. So apa jadi kat sini awak lihat mana soalan dia tadi? Oh ni. Okay. Kan kita buatkan simbol ni lebih dan sama dengan kan? Sepatutnya benda ni dekat bawah tau. Sepatutnya benda ni dekat bawah garisan yang pertama tu. Tapi tak apa, yang pertama tu saya bagi terus jawapan lah. Yang kedua ni awak kena ikut simbol. Dia punya simbol dia adalah lebih dan sama dengan. Okay, lebih dan sama dengan. Next, warna purple. Warna purple yang ketiga. Triple I. Garisan menaik garisan menaik ni yang ketiga, kertas samaan yang ketiga. Yang ni kan, awak perhatikan apa beza yang first dengan yang akhir tadi. Simbol dia Simbol dia berbeza. Yang first tadi cakap kurang. Kenapa sekarang dia lebih pula kan? Kenapa sekarang dia lebih? Sebab dia adalah bersifat songsang kerana y dia negatif. Itu awak kena tahu. Okay, kalau y dia negatif, yes, simbol dia ubah. Tapi kalau x dia negatif, tak ada apa-apa. Dia tak ada efek. Awak anggap y ni sebagai ratu Y ni sebagai ratu. Ratu ni tak boleh negatif. Kalau negatif kena songsang. Okay. Y ni memang queen lah. So apa nak buat? Tengok kawasan R ni berada di atas. So dia akan jadi simbol dia lebih dan sama dengan. Dia akan berada di atas. Okay, awak boleh nampak arrow-arrow ni menunjukkan arah dia simbol lebih dan sama dengan. Maksudnya atas ataupun depan. Okay, atas ataupun depan. Okay. Dan dekat kawasan yang manakah mempunyai banyak anak panah? Mungkin kat sini kan. Tadi dia gunakan arrow kat sini, dia gunakan kawasan atas contoh. Kan awak confused kan? Mana kawasan yang banyak anak panah tu? So, saya pun confused. Jadi kita just tengok balik. Bentuk apakah yang terkepung? Kawasan yang banyak anak panah yang terkepung. Ni sebenarnya dia bawah bukan atas. Yang tadi tu ada error soalan. Jadi kita punya kawasan yang paling terkepung, paling dikelilingi oleh anak panah. Di kawasan R lah. Maksudnya di kawasan R. Anak panah pertama ada. Anak panah kedua ada. Anak panah ketiga ada. Jadi kawasan loreknya adalah di kawasan petak besar ni. Lorek kan dia besar bukan kecil besar. Awak kena lorek rajin-rajin. Ni saya buruk-buruk lah lorek. Tapi awak kalau nak lorek mesti lawa-lawa kan, guna pembaris, cantik-cantik, kemas-kemas, kasih rapi. Saya suka kalau awak buat macam tu kasih kemas-kemas. Ni sebab saya guna drawing tablet, dia jadi buruk sikit. Okay, ni saya ala kadar je sebab nanti awak tak nampak pula. Ini saya ala kadar je.
Tapi kawasan lorikan dia mestilah berada di kawasan tengah-tengah. Macam ni lah. Tak semestinya tengah, dia boleh jadi bawah, dia boleh jadi atas. Ikut kepada simbol. Okay. So, awak ambil masa untuk awak lakar dan lorik. Okay, ni adalah contingan-contingan anak panah sahaja. Okay, so anak panah yang tak terlibat tu awak boleh padam. Kalau awak tak padam, terlupa nak padam, tak ada apa-apa pun. Tak ada tolak markah pun. Okay, jangan risau. Jangan takut. Okay. So, lorikkan sahaja. Lorikkan dekat tengah. Saya saja nak ambil soalan ni sebab sebenarnya saya bukan nak fokuskan kepada lorikan tu. Saya nak fokuskan kepada tajuk ni. Yang ketaksamaan dia ni je. Saya nak fokuskan dia punya ketaksamaan ni dengan soalan C. Sebab soalan B tu berdasarkan soalan A kan. Tapi sebabkan soalan ni ada error, abaikan je lah error tu. Okay, next. Saya nak go through kepada soalan C lah. Malas nak lama lah. Kita habiskan terus je lah Ni saya tak tepi je lah sebab kita tak nak habiskan page banyak-banyak. Walaupun page tu guna komputer saya je. Okay. Untuk sesi yang kedua ni saya nak tekankan berkenaan dengan fungsi objektif. Baca soalan ni, jika purata jumlah tenaga yang digunakan untuk berenang dan aerobik masing-masing ialah 5,000 kalori dan 3,500 kalori setiap jam. Kirakan jumlah tenaga maksimum yang digunakan bagi kedua-dua aktiviti sebulan. Jadi awak kena cari fungsi objektif. Fungsi objektif diberi simbol K. K dia apa? Jadi awak kena tengok balik. Apa yang diberi kat sini? 5,000 kalori dan 3,500 kalori. Untuk berenang X dan aerobik Y. Jadi bentukkan fungsi objektif. Bentukkan fungsi objektif. Apakah jawapan yang awak rasa jawapan fungsi objektif tu? Kita nak persamaan dulu. Persamaan dia dulu. Persamaan fungsi objektif. Siapa tahu tuliskan dekat ruangan komen fungsi objektif dia. $5,000X tambah $3,500Y. Ya, itulah persamaan dia. Tapi ingat, awak kena buat macam ni K sama dengan 5,000X tambah 3,500Y. Buat macam ni satu markah. Satu markah je pun. Okay. Senang kan? Sebab apa senang? Sebab dia memang bagi. Soalan C ni, dia bagi tau jawapan sebenarnya. Dia bagi persamaan tu, kalau dia tak bagi, awak kena cari sendiri. Okay? 5,000 kalori dan 3,500 kalori setiap jam. So, bila dia bagi, itulah fungsi objektif. Dan kenapa K ni bukan dalam bentuk harga? Kenapa dia dalam bentuk kalori pula kan? Sebab soalan ni cakap tenaga maksimum. Kirakan jumlah tenaga maksimum. Jadi sebenarnya, kita nak fokuskan bukan berkenaan dengan keuntungan. Tapi, kita nak cerita pasal tenaga. Tenaga yang kita gunakan. Tenaga bukan cerita pasal duit. Biasa cerita pasal duit kan? Pasal hitung kos, keuntungan, bla bla bla. Macam tu kan? Tapi ni tak. Dia cerita pasal tenaga. So kalori lah. Okay. Jadi K adalah 5,000X tambah 3,500Y.
Sekarang kita nak kena cari tenaga maksimum. Ada 4 bucu ada 4 bucu, bucu atas, bucu bawah, bucu tepi, bucu bawah. Ada banyak So kita ada saya betulkan balik gambar ni. Awak tengok betul Okey, sekejap saya betulkan balik gambar ni, kasih bersih sikit. Okey. Dalam loritkan tadi, ni kan kawasan lorit kan. Contoh kawasan lorit. Ada 4 bucu di hujung. 1, 2, 3 dan 4. Okey. Tips saya, ni tips Tips. Tips. Jangan ambil dekat sini. Okey. Ni dikecualikan. Jangan ambil yang berhampiran dengan Pak C. Kita nak yang paling jauh-jauh. Kenapa paling jauh-jauh? Sebab kita nak yang paling maksimum. Yang paling maksimum tu maksudnya kena jauh-jauh dan stabil. Jauh-jauh dan stabil. Kalau hanya setakat Y sahaja yang tinggi, tapi X tu kosong, tak berbaloi lah maksudnya kan. Dia kena stabil. So sama juga dengan paksi X. Kalau X tu kosong, Y tu lebih-lebih, tak juga, tak nak. Okay. So benda tu kita nak yang betul-betul berada di jauh daripada paksi tadi. Jauh daripada paksi X, jauh daripada paksi Y. Jadi kita ada lagi 2 bucu yang boleh digunakan. Bucu bawah dengan bucu atas. Biasanya maksimum ni kita nak yang paling jauh. Kan? Nak paling jauh. So biasanya awak rasa yang mana yang paling jauh? Kat sini saya tuliskan P dengan Q. Mana yang jauh? P atau Q? Okay. Macam awak rasakan nampak sangat jelas. Q adalah lebih jauh. Jadi kita anggaplah, Q ni mungkin maksimum. Try buat. Jadi kita try buat, kita kena tahu koordinat dia. Koordinat bucu yang jauh tu. Cari nilai koordinat dia, awak kena kira guna graf awak Graf masing-masing tau. Bukan graf saya tapi graf masing-masing. Tapi berdasarkan jawapan ni, saya dapat tengah-tengah ni. Sekejap saya kira balik. Okay, saya dapat sini. Lepas tu saya dapat sini. Okay, awak kena kira guna kertas graf awak Okay. So, sekejap saya bersihkan balik. Tak nampak lah pula. Betul. Okay. So kita kira balik kat sini berapa? 8, 8.2, 4, 6, 8, 9. So sini saya dapat 9. Kalau awak dapat 9 pun okey lah Sini saya dapat 9. Yang ni saya dapat berapa Yang ni saya dapat separuh gitulah kan. Okay, so 10.2, 4, 6, 8, 11. Saya dapat 11. Okay, saya dapat 11. Ni contoh ni contoh. So koordinat dia adalah 11, 9. Contoh. Okay, contoh. 11, 9. Jadi 11, 9 yang ni kita tuliskan sebagai titik optimum. Okay, titik yang kita dapat lah. Titik optimum. Titik optimum ialah 11, 9. Oops. Kalau ada dua-dua lah. 11, 9. Contohlah kalau awak rasa, saya confused lah cikgu. Mana satu yang maksimum atas ke bawah? Contoh. So contohnya awak cari dah dua-dua Contoh. Okay, 6, 5. Okay. So mungkin awak dapat kat sini. Ni contoh lah So 2.3.246. So awak dapat 3.6. Ni 3.6. Lepas tu awak dapat dalam 5.4. Contoh. Okay. Jadi satu contoh awak dapat ni lah. Kadang-kadang awak confuse nak buat macam mana. So kita buatlah dua benda Dua benda yang berbeza. Boleh, tak ada masalah. Awak nak buat 4-4 bucu pun boleh. Awak nak buat bucu yang dua lagi yang dikecualikan ni pun boleh, tak ada masalah. Saya tak salahkan. Awak nak buat ini sekali, awak nak buat ini sekali, tak ada masalah. Dia ada 4 lah maksudnya. Okay. Tapi sebenarnya kita nak bandingkan antara 4-4 ni. 4-4 bucu ni yang mana jawapan yang paling tinggi. Jadi kita masukkan balik dalam fungsi objektif tadi. Kita tuliskan 5,000, gantikan X tu dengan koordinat dia.
Gantikan X dengan Y dalam koordinat tu. So X tukarkan 11, kemudian tambahkan dengan 3,500, Y tukar 9. Sama dengan ni lah. 5,000 tukar dengan 5.4. Lepas tu tambah dengan 3,500. Tukarkan dengan Y tu 3.6. Lepas tu bandingkan mana lebih tinggi. Contoh ni contoh. So contohnya saya dapat yang belah kiri ni saya dapat ni lah 86500. 86500. Okay. Ni saya dapat something lah. Mungkin saya tukar. Sekejap saya dapat 40600. Ini contoh contoh. So boleh bandingkan. Jadi koordinat yang betul adalah di sini 11,9. Jadi jawapan kita antara ni lah. Ni jawapan kita. Hashtag. Tamat. Okay, penamat jawapan. Okay. Jumlah tenaga maksudnya 86,500 kalori kalori. Sebab tenaga ialah kalori. Jumlah yang paling maksimum lah, paling tinggi. Lain lah kalau dia cakap jumlah tenaga yang paling minimum. Kalau minimum awak kena ambil 4-4 bucur, tengok yang mana paling sikit. 4-4 bucur tu awak kena cari. Siapa yang lebih sikit itu minimum. Siapa yang paling tinggi dia adalah maksimum. Okay? Itu contoh. Saya buat lagi sikit Saya buat lagi sikit. Sekejap saya bersihkan sikit. Ni contoh awak tak nak ni kan. Kita kira sekali. Terputus pula line. Okay, saya sampai mana tadi? Ada sesiapa boleh bagi tahu saya sampai mana tadi? Pengiraan kalori, okay. Alright, so saya ulang balik Okay, dalam 4-4 bucur ni, kita ada 11, 9, kita ada 5.4, 3.6. Kalau awak rasa awak tak tahu mana satu maksimum, mana satu minimum kan, awak cari je dua-dua ni, tak ada masalah. Awak carilah, kalau titik optimum ni awak dapat 11.9, awak carilah, gantikan dalam persamaan objektif tadi tu. Ni kan persamaan objektif tadi. Gantikan je nilai X dan Y tu. Okay, kemudian awak dapat berapa jawapan tu. Lepas tu awak bandingkan dengan jawapan yang lain pula. Katakan kalau awak dapat 5.4 dan 3.6, apa jadi pada jawapan tu? Adakah dia lebih tinggi ataupun dia lebih rendah? Macam tu lah. Okay, lagi dua ni pun awak boleh carilah. Okay, yang dikecualikan ni tak ada masalah. Contohnya kalau saya buat macam ni. Okay, saya buat macam ni lah. 3,514. Lepas tu 5,000 kosong 3,520. Okay. Ni saya buat lah. Ada lagi dua kan. So kira dapat berapa. Okay, dapat 4900. Ni contoh awak dapat 4900. Lepas tu awak dapat lagi sebelah tu tinggi sikit lah. Dia dapat 70,000. Ni awak dapat 70,000. So saya tulis lah
apabila awak gantikan semua ni, yang ini awak dapat 70,000. Yang ni awak dapat 40 berapa tadi? 49. Okey, 49,000. Lepas tu yang ni apa ni awak dapat 86 Yang ni awak dapat 86 dan yang ini awak dapat 40,600. So ada 4 bucu yang awak cari. Sebab tu saya cakap yang ni awak kena kecualikan sebab yang ini memang bukan jawapan. Yang mana dekat-dekat dengan Pak C tu memang bukan jawapan. Okey? Sebab tu saya cakap dikecualikan yang mana merah ni. Jadi memang ada dua je yang awak kena cari. Kalau awak rasa Q tadi tu, yang ni kan Q kan? Ni kan P kan? Q tu lagi jauh, tu maksudnya maksimum. Kalau P ni lagi dekat, P ni adalah minimum. Okey? P ialah minimum. Awak boleh lihat nilai dia. Nilai dia 40,600. Yang ni nilai dia 86,000 je lah. So ni paling max. Ni max, ni minimum. Okey? Ikut soalan. Soalan tu nak apa? Dia nak maksimum ke minimum? Awak tengok yang tu je lah. Okay? So tak payah pening-pening. Ambil yang mana yang okey je. Okay, ambil yang mana okey. Yang dikecualikan tu awak abaikan je. Okay, yang merah ni awak abaikan Yang merah ni awak abaikan. So tengok yang saya bandingkan tu je. Jadi fungsi objektif ni sebenarnya senang. Awak kena baca, keluarkan dulu fungsi objektif, buat persamaan. Lepas awak dah buat persamaan objektif ni, buat apa pula? Cari koordinat bucu-bucu yang awak rasa dekat ataupun jauh. Carilah, mungkin awak dapat 2 kan, awak confuse. Buat macam ni, perbandingan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Okay? Tengok siapa lebih tinggi. Tinggi maksimum, rendah minimum. Macam itulah. Okay? So itu sahaja dia punya penerangan berkenaan dengan soalan C. Soalan C ni senang. Yang susahnya nak lakar graf. Okay? Yang susahnya lakar graf. Alright. Saya ada sediakan latihan. Bukan latihan lah. Ni contohnya soalan kehadiran ni. Ni adalah fungsi adjektif. Jadi saya harap awak fahamlah mana satu yang betul kat sini. Boleh tengok apa. Nampak macam semua betul kan. Tapi hati-hati baca soalan betul-betul. Siapa X, siapa Y. Okay. So saya harap awak dapat buat yang baik lah. Saya pastikan awak dapat betul. Alright. So saya tak nak lama-lama. Dah pukul 10 dah pun. Okay, ini adalah link kehadiran kelas. Bila isikan dan apa yang awak belajar ni saya akan uploadkan dalam Google Classroom So jangan lupa untuk uploadkan set 1 dalam Google Classroom. Ni saya nak buka tapak untuk set 2. Saya dah buka kot. Saya tak silap saya dah buka dah. Nanti awak salin je. Uploadkan je apa yang awak belajar. Okay. 2 soalan nombor indeks dan pengatur cara linear. Tertinggal apa ke semua tu awak salin balik. Okay. So itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada minggu hadapan.